Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Supaya anda tak rugi, anda tak menyesal. Sebab apa? Cikgu update, Cikgu upload video-video terbaru selepas ini. So, untuk kali ini, cikgu teruskan dengan perkongsian sains tingkatan 1, subtopik 4.2, sistem pembiakan manusia. Sistem pembiakan manusia. Siapa manusia? Kita lah. Okey. Manusia membiak dengan cara pembiakan seks. 4.1 pun dah bagi tahu apa beza seks, apa beza seks. Ingat balik. Sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan lelaki dan perempuan sangat-sangatlah penting. Pasangan tak dapat melahirkan zuriat jika mana-mana sistem pembiakan mereka gagal berfungsi. Itu kita panggil mandul. Kalau gagal salah satu sistem. Ni contoh dia. Contoh apa ni? Lelaki punya. Pandangan hadapan sistem pembiakan lelaki. Ni pandangan sisi. Okey. So, kita start daripada atas. So, yang ni, yang warna koko ni, pundi kencing. Ni pundi kencing. Okey. So, yang bulat ni, nama dia vesicle semen. Okey, vesicle semen. Yang ketiga, yang ni, kelenjar prostat. Ni, kelenjar prostat. So, yang ni saluran apa? Yang ni ductus sperma. Ni, ductus sperma. Okey, ductus sperma. So, untuk mengalirkan apa dia? Sperma lah. Uretra. Ni air kencing ni. Lalu jalan uretra. Skrotum. Ni skrotum. Kulit. Kulit testis tu. Kulit telok lah. Okey. Testis. Batu tu. Testis nama dia. Dan last sekali batang tu nama dia zakar. So, kamu kena ingat, kena hafal lah ni. Apa dia ni nama apa, kelenjar prostat, skrotum, ingat. Kita pergi kepada fungsi-fungsinya. Semua tu Allah cipta semua tu mesti ada fungsi dia. Vesicle semen. Apa fungsinya? Merembeskan bendalih yang mengandungi nutrien untuk sperma. So, untuk menghasilkan cecair. Supaya senang untuk sperma berenang. Ni, nama dia vesicle semen. Uretra. Selalu untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Okey, saluran air kencing, sperma keluar. Ductus sperma menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Okey, kita tengok tadi. Uretra. Uretra. Okey, ni uretra. Okey. So, yang ni ductus sperma. So, sperma keluar pun sampai ke uretra. Okey. Zakar. Memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey, zakar tu batang lah. Skrotum, kulit batu tu. Memegang dan melindungi testis. Testis, kilang. Bila sebut saja testis, ingat kilang. Menghasilkan gamet jantan, iaitu sperma dan hormon seks jantan. Apa? Testosteron. Cikgu bagi tahu siap-siap. Kelenjar prostat menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sel sperma. So, tolong ingat, tolong hafal. Okey. Habis yang lelaki, kita masuk wanita pula. Pandangan hadapan, yang ni pandangan sisi. Okey, tengok daripada atas. Tiub falopio. Ni. Tiub falopio. Okey, bawah dia ni ada kilang dia, nama dia ovari. Ni ovari. Okey, yang ni tempat perkembangan bayi ni uterus. Dinding uterus. Lepas tu bawah dia cervix. Dan last sekali
faraj. Kita tengok fungsi. Tube falopio, tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Ovari, kilang, menghasilkan benih, gamit betina, ovum dan hormon seks bagi wanita. Apa dia? Estrogen dan progesteron. Ada dua hormon. Uterus, rahim, kita panggil pun rahim, tempat embrio berkembang, baby berkembang dan membesar. Cervix, mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. So, dia keluarkan cecair bagi senang sperma berenang. Faraj, menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Tu bahagian-bahagian dan fungsi pembiakan perempuan. Okey. So, kita pergi kepada perubahan fizikal. Kita tengok gambar ni. So, yang ni adakah kanak-kanak? Taklah. Yang ni orang dewasa lah. Macam mana tahu dewasa? Sebab apa? Dia dah alami proses akil balik dah. Apa dia? Ciri-ciri orang yang dah akil balik. Okay, kita tengok. Akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang dah dan menghasilkan sel pembiakan. Maksudnya, kilang dia dah menghasilkan produk hasil, ada hasil dah. Menghasilkan benih dah produk dia. Okey. Remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangannya yang sama, yang banyak sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Umur lelaki ketika mencapai akil balik adalah lebih kurang 14 hingga 17 tahun. Ni, tingkatan 2 hingga tingkatan 5. So, sekarang kamu tingkatan 1, tapi cikgu percaya mesti ada dah yang dah akil balik. Manakala perempuan lebih awal daripada lelaki antara 10 hingga 12 tahun. Ni, tempoh-tempoh akil balik. So, yang tak alami akil balik lagi, jangan risau. Sampai waktunya. Okay. Lelaki akil balik kita tengok. Tengok member kita kan. Kalau suara macam uping-uping lagi, adakah dia akil balik dah? Suara. Suara jadi macam mana? Peti suara lereng membesar, suara menjadi garau. Suara orang kata serok-serok bahasa macam orang tua lah. So, itu tandanya kamu dah akil balik. So, badan macam mana? Badan kita tumbuh, misai dan janggut mula tumbuh. Kamu tengok diri kamu, ada tak misai, janggut? Kalau tak ada lah lebat macam cikgu ni. Dia ada sikit-sikit tu. So, tanda-tanda dah tu. Bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Ada tumbuh dah bulu ketiak. Organ pembiakan macam mana? Testis menghasilkan sperma dan hormon seks. Apa dia tadi? Hormon apa? Testosteron. Tolong ingat. Testosteron. Bulu tumbuh di bahagian sulit. So, inilah ciri-ciri lelaki yang dah mengalami akil balik. Suara garau, ingat. Pertumbuhan bulu, misai ada dah janggut, organ pembiakan testis pun menghasilkan benih dah. So, tolong ingat. Ni ciri-ciri dia. Zakar skrotum mula membesar. Okey. Kita tengok perempuan pula. So, perempuan lebih awal. Badan, buah dada membesar. Punggung mula padat dan lebar. Bulu tumbuh di bahagian ketiak. Okey, so yang tu bahagian badan. Okey, organ pembiakan, kilang dia ovari menghasilkan ovum dan hormon seks. Apa tadi dua? Progesteron dan estrogen. Tolong ingat, hormon. Bulu tumbuh di bahagian sulit. Okey. Kitaran haid bermula. So, ini beza dah. So, macam mana nak tahu perempuan akil balik dah? Dia dah mengalami period. Dia ada, dia dah main haid. So, itu tanda dia dah akil balik. So, kilang dia dah ada benih, dah ada ovum. Okey. Perbandingan gamit jantan dan gamit betina. Kita tengok compare. Okey, apa beza sperma, apa beza ovum.
Sperma ialah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Paling kecil, tuan ingat, paling kecil. Dan berbentuk seperti berudu. Ovum adalah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Tu beza dia. Kita yang lelaki yang paling kecil, sperma yang paling besar adalah ovum. Okey. So ni yang bulat ni ovum lah. So yang macam berudu ni apa dia? Sperma. Tengok struktur sperma dan ovum. Okey, dia ada kepala, dia ada ekor, bahagian tengah dia ada ekor. Dekat kepala ada nukleus. Okey, so ekor ni untuk berenang lah. So yang perempuan ovum ada lapisan jeli, nukleus, sitoplasma, membran sel. Tu sperma. Pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat iaitu anak. Ekosperma membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam simen melalui faraj, utera dan tiub falopio, sistem pembiakan perempuan. Jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah 60 juta setiap sentimeter padu. Maksudnya yang lelaki ni, sperma tu dah jadi apa orang kata, jutawan dah. Titik tu berjuta-juta sperma duduk dalam. Ovum berbentuk sfera diameter 0.1 mm. Diameter dia 0.1 mm. Nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat. Ovum tak boleh bergerak sendiri. Yalah sebab tak ada ekor tadi. Dia tak ada ekor. Bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan. Bagi perempuan normal. So dia tak macam lelaki. Lelaki tadi sedikit je berjuta-juta sperma duk berenang dalam tu. Tapi perempuan ni Allah bagi sebulan 1 je. 1 je ovum yang dihasilkan. Ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari. Manakala sperma boleh hidup 3 atau 4 hari. So sperma ni dia jangka hayat dia lebih panjang daripada ovum. Ni chart dia. Ni yang tengah ni persamaan, yang kuning ni adalah perbezaan. Sperma boleh bergerak, ovum tak boleh bergerak, dihasilkan oleh testis, dihasilkan oleh ovari, ovum. Sperma gamit jantan, ovum gamit betina. Sperma sel yang terkecil, ovum sel yang terbesar. Dua-dua adalah fungsi dia membawa maklumat genetik dan dua-dua adalah sel pembiakan seks. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 4.3 kita Haid. Assalamualaikum.